Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Ramli selaku pengacara majlis, Datuk Pengurusi, seterusnya ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ini kita, bagi saya ni julung-julung kali lah saya duduk kat Kemunting ni, datang ke sini bagi kuliah ni gila first time. Terima kasih kepada pihak masjid untuk menjemput saya. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya adalah inovasi dalam pembelajaran tilawah Quran. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ni, saya mungkin tak ajar tajwid. Sebab itu saya tengok ada Ustaz Afif ada ajar, dapat Ustaz Afifi pernah ada ajar, kan? Jadi ramai ustaz-ustaz mengajar tajwid. Saya tak mengajar tajwid. Cuma saya nak kongsi inovasi dalam pendidikan tilawah Quran. Sebab benda ni sepatutnya kita di Malaysia ni sepatutnya kita utamakan inovasi. Sebab pembelajaran sekarang tak sama macam dulu. Zaman dulu, zaman kita muda-muda dulu, kanak-kanak dulu lain, kita belajar alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin sin sad. Itu zaman dulu. Zaman tu tak ada TikTok. Zaman tu tak ada TV. Kalau ada pun rumah orang, kongsi rumah orang. Kalau saya dulu, ialah kita orang susah. Bapak saya malu kalau saya datang rumah orang tengok TV. Itu pun hitam putih. Mana saya tak ada TV. Mana tidak ada hiburan. Jadi kelas mengaji itu satu benda yang menyeronokkan, sebab tak ada lain yang menyeronokkan. Tetapi hari ini dah berubah. TV bukan saja setiap rumah, setiap tangan. Anak kita ada 10 orang, 10 ada handphone. Macam-macam channel dia boleh tengok. Jadi perubahan masa tu menyebabkan kita kena melakukan inovasi dalam pendidikan Quran. Jadi saya mula terjebak dengan inovasi ni apabila saya bertugas sebagai pensyarah dahulu di IPG Kampus Ipoh. Bila saya dengar Tuan Guru Datuk Harundin dalam satu ceramah beliau, seperti mana yang kita tahu arwah Ustaz Harundin ni dia pengasas Darusshifa Malaysia. Jadi saya sebagai pengarah Darusshifa Perak, saya selalulah jemput Tuan Guru ni datang ke Kemunting dan ke dekat area Taiping ni, ke Perak ni. Jadi dalam satu ceramah Tuan Guru dia kata begini, Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Seminggu ada 7 hari. Tawaf dekat Kaabah ada 7 kali. Sa'i, Safa, Marwah, 7 kali. Langit 7 lapis. Anggota sujud kita ni, yang kita semayang ni 7. Ketika itu saya datang idea. Ketika dengar ceramah tu, otak saya lain. Kenapa nak baca Quran sampai umur 70 tahun, 60 tahun dah pencen, tak boleh baca Al-Quran? Ada yang budak anak-anak kita darjah 6. Darjah 6 tu dah 6 tahun belajar, masih lagi Iqra. Adakah Quran ni susah? Itu terdetik di hati saya. Adakah Quran ni yang Allah turunkan sebagai pedoman, kan? Al-Quran sebagai pedoman untuk kita di dunia ini, tetapi tak boleh dibaca. Nak baca tak boleh, nak faham tak boleh, nak laksana pun tak boleh. Maknanya tak ada maknalah Quran tu diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Di situ terdetik. Kemudian tu pada tahun 2013, 2 orang student bakal cikgu masuk Islam. Seorang India, seorang lagi orang asli. Dua-dua ni bukan Islam asalnya. Seorang Hindu, seorang lagi beragama Anamisma. Jadi saya ajar main-main sebab saya berulang alik. Daripada Ipoh dekat Bukit Jana lah. Ulang alik. Pagi-pagi dah. Masa tu saya jarang datang masjid sebab tak sempat. Kadang semayang dekat masjid Kemunting, kadang masjid macam-macam lah, nak cepat sampai ke IPG. Jadi saya kata, kenapa saya yang ajar budak 2 orang ni? Kenapa tak suruh cikgu-cikgu perempuan, pensyarah perempuan? Saya ajar dalam keadaan malas. Saya kata kalau nak pakai Iqra 6 buah, 6 jilid, 6 bulan. Saya nak ajar anak dara. Bila anak dara ni, fitnah akan berlaku. Walaupun kita mengajar Quran, habis kelas, habis kerja pukul 5 petang. 5.30 saya ajar budak-budak 2 orang ni. Budak perempuan kalau dia uzur seorang, tinggal seorang. Macam Ustaz Zakaria tu pakai jubah, pakai serban,
Fitnah kan, fitnah. Dia tak tanya, dia tak tengok apa yang kita buat, dia tak tahu apa yang kita buat. Dia tengok, Ustaz Akram berduaan tu apa hal ni? Orang budak-budak semua dah balik. Kan, cikgu-cikgu semua pecalah-pecalah dah balik. Ini apa hal dua orang ni? Jadi kerana nak mengelakkan fitnah, saya tak gunakan Iqra, saya tak pakai Muqaddam, saya tak pakai Al-Baghdadi yang ketuk-ketuk, tak. Macam contoh petang ni pukul 5.30 ada kelas, saya pun fikir nak ajar apa hari ni. Saya pun buka laptop, saya print. Oleh kerana dua orang, saya print dua je. Saya dua. Yang menariknya, helaian kertas yang dah lebih kurang A4 ni hanya 12 helai. Lepas saya ajar 12 helai, 12 print 12 helai, maknanya 12 muka surat. Dua-dua budak tu boleh baca Quran bertajwid. Agak-agak tuan dengar macam ni boleh percaya ke? Orang mu'allaf boleh belajar dalam masa 7 hari, 7 jam boleh baca Quran. Pelik tak? Pelik tak? Ke tak pelik? Pelik kan? Saya pun pelik. Bukan usahkan tuan-tuan perempuan. Saya sendiri pun pelik. 7 kali belajar dah boleh baca Quran. Bertajwid lepas tu. Buka lah mana-mana, dia boleh baca. Lepas tu saya diminta untuk masuk pertandingan inovasi peringkat negeri Perak. Dalam masa pertandingan peringkat negeri tu, saya bawa lah salah seorang budak yang bangsa Islam ni. Saya bawa Mutiara. Mutiara ni orang asli lah. Yang India ni dirahsiakan keislamannya sebab bapa dia hingga sekarang buang dia. Kan? Buang dia daripada keluarga dia, hingga sekarang bapa dia tak terima dia. Hingga sekarang. Mak dia dah terima lah sebab dia ada cucu dah kahwin, ada cucu, dia berterima. Tapi bapa sampai sekarang tak terima. Baik, boleh cerita tadi. Bila hakim tanya, apa bukti kaedah Ustaz ni bagus? Saya kata tak ada bukti. Saya buat ni bukan untuk masuk pertandingan itu ini, tak. Saya pun tak tahu, tak ada idea. Tiba-tiba saya ambil Quran, ambil senaskah Quran, saya buka mana-mana. Saya cakap Mutiara baca. Budak perempuan tu pun baca lah, panjang pendek dengung. Lepas tu oleh kerana dia baru masuk dalam sebulan, belajar pula baru 7 kali, dia tak tahu lah betul tak betul. Dia tanya saya, betul ke Ustaz bacaan saya ni? Saya kata betul. Tak percaya, tanya 3 orang hakim ni. Hakim kata apa? Beraninya Ustaz bawa sampel hidup. Tahun itulah saya dapat anugerah guru inovatif Negeri Perak. Bukan habis kat situ. JPN Perak hantar saya ke peringkat antarabangsa. Menang juga. Tahun 2015 Uniza minta saya wakil Terengganu. Ni Terengganu, import. Orang Kemunting diimport oleh Terengganu. Untuk saya masuk satu pertandingan inovasi peringkat antarabangsa ataupun Asia di ITEC. Jadi saya buat persiapan tu, pertama saya kata saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Peringkat antarabangsa mesti ada soal bahasa Inggeris. Nak ajar bahasa ni Quran ni macam mana nak ajar ni? Bahasa Inggeris. Yang kedua, saya kata ini mesti lagi dahsyat dia akan tanya ni. Maka saya pun ambil lah 13 orang. 3 orang student India, 10 orang Cina. Yang mana mereka ni beragama Hindu, Buddha dan Kristian. Nak tengok kalau orang yang langsung tak pernah tengok urut-urut ni, boleh tak baca Quran? Saya ambil budak-budak 13 orang ni, 3 orang India, 10 orang Cina. Lepas tu saya ajarlah alif bata, saya tak ajarlah Quran. Lepas saya ajar tu, saya tulis dekat papan putih, kalau contohlah jim, sad, fa, nun, waw. Saya bagi baris atas. Kalau baris atas bunyi apa? Baris bawah bunyi apa? Baris depan bunyi apa? 13 orang tu boleh jawab dengan betul. Agak-agak berapa lama saya ajar? Agak-agak lah. Berapa lama saya ajar budak-budak tu? Teka-teka lah. Cuba teka. Apa? Sehari? Sejam setengah je. 1 jam 30 minit. Jadi saya kata, lepas tu bila saya dapat anugerah inovasi negara, lepas saya menang antarabangsa, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menganugerahkan saya anugerah inovasi negara. Jadi bagi saya ini satu pengiktirafan, bukan Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan, betul lah sebab saya memang cikgu, saya memang pensyarah. Tapi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kalaulah saya cipta mikrofon ke, cipta handphone ke, cipta kamera ke, itu munasabah lah, inovasi kan. Saya cuba cerita idea ya, ciptaan gitu kan, boleh menang, dapat anugerah inovasi negara. Di situlah bila rakan pensyarah begini, ustaz berdosa. Dia tunjuk begini, ustaz berdosa. Macam ni, ustaz berdosa kalau ustaz tak ajar orang lain. Atas dasar itulah saya letak jawatan sebagai pensyarah ketika berusia 50 tahun. Kalau ikutkan sekarang ni masih lagi jadi pensyarah. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ni ialah tentang inovasi. Sebab benda ni jarang dilakukan. Kalau saya ajar tajwid biasa. Betul tak?
Biasalah orang belajar tajwid. Tapi saya akan ajar tajwid dengan cara lain. Nak kenal alif batak dengan cara lain. Itu dia kata inovasi. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, kita tengok apakah yang dikatakan inovasi. Inovasi itu iaitu satu benda yang baharu. Dia boleh menyelesaikan masalah sedia ada. Itu inovasi. Kalau dia tak selesaikan masalah, itu kan inovasi. Itu dah basi namanya. Buang aja kalau macam nasi basi, kuah basi, buanglah untuk sampah aja atau buang kat sungai aja. Nampak tak? Kalau nasi dah basi. Tapi inovasi lah, benda tu boleh diguna pakai lagi. Boleh diguna pakai. Dan dia mempercepatkan, menjimatkan masa, menjimatkan wang ringgit, menjimatkan tenaga, menyebabkan tak perlu ramai cikgu-cikgu. Jadi saya kata bila begitu, ya, saya rasa berdosa kalau saya tak ajar kaum masyarakat ni. Jadi oleh kerana pelik, saya jumpa Ustaz Harudin tahun 2013 tu. Ustaz Harun, tuan guru tanya saya, "Syekh, kenapa kita buat kaedah ni?" Ini soalan yang ditanya oleh tuan guru Datuk Harudin kepada saya. Kenapa kita buat kaedah ni? Kan Iqra' dah ada, Muqaddam dah ada, Al-Baghdadi yang ketuk-ketuk dah ada. Kenapa kita buat kaedah ni? Saya pun jawab, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Qamar, Allah ulang sebanyak 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tuan guru tak payah nak terangkan, tak payah nak tafsir, dia tahu apa maknanya. Dia tutup buku saya, "Inta kena pattern kan." Itulah ucapan tuan guru kepada saya, "Inta kena pattern kan." Kalau kaedah inta senang orang tiru. Rupanya perkataan pattern tu, saya pun tak tahu apa binatang pattern tu sebenarnya. Saya pun jumpalah peguam. Saya jumpa peguam, seorang peguam dekat Bangi. Dia kata, "Pattern tu apa?" Dia kata, Ustaz punya kaedah ni bukan pattern, Ustaz, namanya copyright." Oh, mana lah saya tahu pattern tu, saya orang kampung kan, pattern je lah. Dia ada copyright, lepas tu ada trademark. Tak apalah, ringkaskan cerita. Lepas tu, oleh kerana kaedah ni pelik, menari, menyanyi, karaoke, sebab tu saya minta izin dulu lah, Kang, saya nak menari nanti. Kang pelik pula ni, apa pula panggil ustaz menari kat dalam masjid ni? Ni bid'ah ni. Jadi saya jumpalah mufti. Antara mufti yang saya jumpa, pertama mufti Sabah, Sohibul Samah, Datuk Bongsu Aziz. Kemudian saya sempat menari, baca Quran dengan cara menari depan mufti Johor, Sohibul Samah, Datuk Tahrir. Saya sempat jumpa dengan mufti Pulau Pinang. Masa tu saya nak 4 tahun dah mengajar kat Pulau Pinang. Saya difaham mufti tu dah dipahamkan oleh salah seorang salah seorang panel penemu duga. Dia kata Sohibul Samah, yang sat lagi kalau ada orang masuk ni namanya Ustaz Zakaria tu, dia buat kaedah pelik. Dia kata buat kaedah pelik ngaji. Saya masuk, dia tak tanya lain. Ana dapat tahu, ini mufti kata, "Ana dapat tahu bahawa Inta buat satu kaedah baru ya, dengan cara menari. Cuba menari." Ini mufti Pulau Pinang kata, "Cuba menari." Saya pun bacalah Quran dengan cara menari. Sedangkan itu temu duga untuk tauliah mengajar dekat Pulau Pinang. Dia tak tanya pun ini apa. Dia suruh menari. Lepas tu saya ingat memang tak ada harapan lah. So itu je sahaja. Lepas tu alhamdulillah saya dapat tauliah mengajar kat Pulau Pinang. Kemudian saya juga sempat jumpa Datuk Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama, dan terakhir sekali saya jumpa Mufti Perak. Mufti Perak, dalam pertemuan saya dengan Mufti Perak, saya cakap dengan Mufti Perak, saya kata sejak kebelakangan ni orang kata kaedah saya ni bid'ah. Apa pandangan Datuk Sohibul Samah? Apa kata Mufti? Ini menarik. Dia kata kalau orang tu kata bid'ah, Ustaz, ni Quran yang kita pakai ni, ini bid'ah ni. Zaman Nabi mana ada baris? Tak ada baris, tak ada titik. Quran zaman Nabi tak ada titik, tak ada baris. Yang kita pakai ni dengan warna-warni ni warna ada merah lah, ada biru ni. Ini bid'ah lah ni, tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi bukan Quran macam ni. Wow, power dia. Jadi kaedah inta tak ada masalah. Bukan bid'ah. Itu dia wasilah, cara nak mudah orang faham. Zaman kita ngaji dulu-dulu, masa kita muda-muda dulu, tahun 70-an, mana ada Quran warna? Tak ada. Semua hitam putih. Itu pun cetakan Pulau Pinang ataupun cetakan daripada India. Kan? Quran apa? Quran Majid. Quran Majid. Sekarang ni Quranul Karim. Kan? Cantik tulisan dia, ada warna merah, biru, hitam, hijau. Semua tu ada simbol-simbol yang memudahkan kita baca Quran. Tambah-tambah kalau Quran yang ada dekat masjid ni,
Nak tahu wakaf nak mana, dekat mana, nak berhenti kat mana, nak sambung kat mana, lagi mudah, lagi senang. Itu kata inovasi. Ini Quran ni. Ini semua inovasi. Tak salah. Jadi pada malam ni saya akan kongsikan bagaimana kita ni boleh baca Quran dengan cepat. Perkara kedua, tu tadi yang pertama tentang sejarah. Takut saya, sebab ni malam hari pertama saya mengajar kat masjid ni, takut kan ajaran sesat. Kan dia tak cakap dengan saya. Tiba-tiba, apa Ustaz? Dia cakap belakang kan. Apa? Merapu Ustaz cakap ni. Kan? Jadi saya clearkan dulu. Set kontak dia panggil. Kalau pendidikan dia panggil set induksi. Baru set induksi Ustaz. Cikgu, lamanya Ustaz. Ini penazir berada kat sini. Set induksi apa lama sejam ni. Okey. Perkara yang kedua, kita cerita pasal yang datang masjid ni, kita kena sedar. Ini semua orang tua-tua. Saya tengok anda orang muda tak ada. Tak ada. Mana kanak-kanak tak ada seorang pun kanak-kanak. Orang tua-tua. Jadi bila orang tua-tua, cara mengajar tak sama. Ini namanya andragogi. Kalau kat sekolah dia panggil pedagogi. Antara pedagogi dan andragogi tak sama. Jangan kita samakan mengajar kat sekolah. Itu yang kita mengajar kat sekolah. Bila kita dijemputkan datang ke masjid, kita cara yang sama juga kat sekolah. Tak boleh. Kita orang tua-tua. Tuan-tuan datang ni, yang tunggu ni, boleh ya tuan-tuan buat pilihan. Balik rumah makan, saat lagi isyak datang. Betul tak? Boleh buat pilihan. Ataupun jom kita sembang kat kedai kopi, kita mengetih. Boleh. Itu orang tua punya cara belajar. Kanak-kanak tak. Itu dipanggil pedagogi. Tapi orang tua andragogi. Andragogi ni beza dia begini. Andragogi ni, ya. Andragogi ni iaitu dia belajar untuk menyelesaikan masalah dia sekarang. Nak selesaikan masalah dia sekarang. Tapi kalau kanak-kanak, dia belajar bukan nak selesaikan masalah sekarang, untuk menyediakan pekerjaan dia pada akan datang. Umur 20 tahun nanti baru nak jadi apa. Kita tak. Umur kita makin pendek, bukan makin panjang. Tak ada siapa yang datang kuliah, mana-mana kuliah nak dapat sijil. Ada? Datang dapat sijil? Tak ada. Aku tak nak sijil. Aku nak macam mana aku nak isyak sat lagi. Isyak sat lagi aku nak baca Quran dengan betul. Itu je. Makin cepat lagi bagus. Nak selesaikan masalah makin cepat lagi bagus. Bukan makin, cara tak sama. Kan? Kalau kita mengajar kat sekolah, betul. Cara lama, slow. Hari ni kita belajar hukum nun mati. Mim mati. Bilalah masa kita jumpa nun mati, tak mati. Kita nak mati ni. Kita nak mati dah ni. Lagipun benda tu dah belajar dah dulu. Dulu dah belajar. Kita apply knowledge. Nak laksanakan. Itu beza andragogi. Itu nombor satu. Belajar untuk selesaikan masalah sedia ada. Nombor dua. Yang kedua, kita ni orang tua-tua ni belajar dengan kehendak sendiri. Tak ada siapa yang paksa, tak ada siapa yang suruh. Ada isteri suruh? Ada. Ada isteri suruh. Bang, saat lagi kalau ada kuliah maghrib, abang kena duduk. Ada. Kalau isteri suruh pun kita tak kisah pun. Kau suruh lah. Kita kehendak kita sendiri. Nampak tak? Itu orang tua punya pelajaran. Mana pedagogi ni dia belajar kehendak sendiri, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak, bang, bangun bang, sekolah ni kan. Dia pun pergilah. Dia terpaksa pergi. Berbeza dengan orang tua. Yang ketiga, orang tua-tua ni ataupun orang dewasa ni dia belajar dengan kehendak dalaman, bukan faktor luaran. Dia nak. Sebab tu kalau kat universiti dia boleh pilih subjek apa, fakulti apa. Dia boleh pilih. Macam ni, kita dekat luar tu banyak ustaz-ustaz, kitab-kitab ada disenaraikan. Kita boleh baca. Aku nak masuk yang ni. Ni tak best. Ni tak best. Ni best. Ni aku suka. Ustaz ni aku suka. Kita boleh pilih. Nampak tak? Lepas tu tengok pula dekat masjid Kemunting. Tengok, ni best ni. Ustaz Zaki, kita pergi. Nampak tak? Kita pilih. Berbeza dengan kanak-kanak. Kanak-kanak dia hadaplah apa yang kita ajar. Kurikulum yang ada diikut, kau tak boleh keluar. Siapa pergi tandas minta izin dulu. Ini nak pergi tandas, tak nak pergi tandas terpulang. Tuan-tuan nak balik, Ustaz saya nak balik. Tak payah minta izin. Tak payah nak tunduk-tunduk terus bagaimana. Nampak tak? Beza kanak-kanak dengan orang tua-tua. Yang seterusnya, beza kanak-kanak dan orang tua-tua macam tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni banyak pengalaman. Masing-masing ni orang otai-otai ni tambah-tambah kat sini ramai dah pencen belaka. Pengalaman tak sama. Kaya dengan pengalaman. Ini kaum ibu, banyak pengalaman. Jadi kita bukan nak belajar macam budak sekolah. Sebab tu pelajaran orang tua macam kita ni, dewasa ni, dipanggil student centered. Pembelajaran berasaskan pelajar. Bukan ustaz
Sebab tu Kang saya bangun, Kang mula berubah. Sekarang ni baru mukadimah saya duduk lagi ya. Belum menari lagi. Sabarlah, sabar. Kang baru tengok, oh padan Ustaz menari. Sabar. Sekarang ni belum masa lagi. Mungkin ada yang tak pernah tengok saya menari. Tapi saya untuk kali ni saya set dulu. Jadi kita kena raikan pengalaman mereka. Bukan makna dia semua bodoh. Ni tuan-tuan semua hebat-hebat ni. Bayangkan umur dah 70, kadang-kadang tak ada, mungkin belajar tak tinggi, tapi pengalaman tu tinggi. Pengalaman tu memang otai punya. Sebab apa? Berbeza dengan kanak-kanak. Kanak-kanak dia baru hidup. Tapi sekarang yang main-main ini lagi hebat. Dia tahu Israel, dahsyat ni, budak-budak kecil dah tahu dah. Zaman kita dulu apa, beringah tak tahu apa benda. Bila kat kampung kan, ayah pun tak ada kereta, ada basikal, pergi mana lah boleh jauh. Sekarang ni luar negara dia boleh tahu. Jadi maknanya zaman sekarang Kementerian Pendidikan pun menggalakkan kita student centered, bukan teacher centered. Tak sesuai lah talk and chalk. Tak sesuai lah kan papan putih dulu betul. Tulis salin macam piramdi. Okey, tiap-tiap hari cikgu main bola. Tu boleh lah zaman dulu. Sekarang tak boleh. Cara belajar je tak boleh. Kan? Jadi okey. Soalan dia, bila kita buat inovasi mesti ada sebab. Kan? Kalau saya buat PhD dulu, dia dipanggil need analysis. Okey. Mana apa masalahnya? Kita kena tahu apa masalah, apa isu-isu. Orang tua-tua kita ni, macam kita ni, orang dewasa ni, apa isu bila belajar ngaji? Pertama sekali apa? Apa dia? Dah mula. Nampak saya buat student center, tanya. Apa? Tuan-tuan jawablah. Apa masalah tuan-tuan bila belajar ngaji? Pertama, bukan idgham, malu. Nombor satu isunya malu. Kalau saya gunakan cara biasa, alamat hari ni ramai, bulan depan tak ramai dah. Ya, baca seorang-seorang. Malu tak? Malu. Sembang hebat dekat kedai kopi. Baca Quran. Nampak tak? Malu. Dia malu bukan kerana apa? Ustaz tu memalukan dia. Sebab kena baca seorang-seorang. Saya bolehlah kata, janganlah malu mengaji. Kalau malu macam mana? Tak, ustaz, kalau ustaz duduk di tempat dia pun malu. Biasa kita ngaji, korang janganlah malu. Yang cakap tu ustaz. Kalau cuba ustaz, cuba ustaz duduk tempat saya yang tak pandai ni. Tak malu. Hari ni ajar, bulan depan lupa. Lah kita tua, nombor dua lupa. Ini adalah isu orang tua. Sebab tu bila kita buat inovasi, kena tahu keadaan realiti. Kan? Sebab sebelum saya hasilkan satu inovasi baru, saya kena kaji. Pertama, malu. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, tak ada masa. Kita sibuk. Macam-macam benda yang kita buat. Sibuk. Pagi, petang, malam, siang. Masa bila nak belajar? Kalau boleh, singkat. Kalau boleh hari ni belajar, hari ni boleh baca Quran. Kalau boleh. Betul tak? Kalau boleh, hari ni belajar, hari ni boleh baca Quran. Bertajwid. Kita sibuk. Bukan boleh tiap hari, tiap malam, tiap macam anak kita. Sementara malam ni ada kelas ngaji ni, anak saya kena hantar kat tuition. Kita pun naik motor, main. Waktu kita pergi masjid. Tiap-tiap malam. Kita boleh buat tiap malam. Hati tu nak belajar tiap malam, tapi banyak ponting. Sebab apa? Ada je. Betul tak? Orang tua ni dia tak ada masa. Dia sibuk. Kalau boleh cepat, dia nak cepat. Lupa, kalau boleh dia cepat ingat. Yang ketiga, malu. Yang keempat, Yang keempat, apa dia yang keempat ni? Yang keempat, jap. Yang keempat apa dia? Apa masalah orang tua-tua ni, orang dewasa ni? Yang keempat, takut. Siapa boleh baca? Kalau ustaz ya, siapa boleh baca? Pandang semua diam, macam tunduk. Imam baca man. Tiba-tiba imam baca salah, kena tegur.
Yang kita ni awam-awam, imam pun kena tegur, kita lagi lah. Sebab tu saya pernah bawa jemaah umrah lah kan. Saya sebagai mutawif, biasa kalau kita sebagai mutawif, orang yang ikut kita ni, dia suka ikut. Ustaz nak ke mana? Beritahu Ustaz, saya nak ikut. Kalau Ustaz pergi umrah ke, nak pergi mana-mana, saya nak ikut. Dia pun ikutlah. Kalau kat Madinah ada banyak tiang. Kat tiang tu adalah ustaz-ustaz, ada tok guru, syekh-syekh, ya, syekh-syekh baca Quran. Kita pun duduk. Iqra, dia suruh kita baca seorang-seorang. Kita duduk tengok orang tu baca, kena tegur. Kena pula kita duduk, okey, Iqra. Saya pun baca a'udzubillah pun dah kena tegur. Saya. Yang ada jemaah saya ni agak-agak macam mana? Ustaz pun kena tegur. Dekat Malaysia dia cukup hebat, dia buat cipta kaedah baru. Dekat Madinah terus kena tegur, baru a'udzubillah. Itu dah tegur dah. Agak-agak yang belakang tu, Ustaz saya balik dulu Ustaz. Nampak tak? Takut tak? Takut. Dia ada kisah dia. Sebab apa? Kita ni orang Melayu, kita orang Jawa, kita orang Banjar, kita orang Bugis, kita orang Kelantan. Kita bukan senang nak ikut lahjah Arab. Memanglah kita kena, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kena ikut lahjah Arab, kena sifat makhraj ikut Arab. Boleh. Kalau orang Kelantan tu dah duduk lama kat Kemunti ni, dia tetap bahasa Kelantan. Kita, tuan ni orang Kelantan, memang sah lah. Dia tak boleh ubah dah Kelantan tu. Terengganu, maknanya nak betul-betul makhraj Arab ni memang susah. Saya teringat apa yang satu hadis Nabi SAW. Seorang Hisham bin Malik, tak salah saya. Hisham bin Malik ni dia jadi imam. Di belakang tu Umar Al-Khattab. Jangan main-main, ni zaman Nabi, berlaku zaman Nabi. Hisham bin Malik ni dia baca Quran, surah Al-Furqan. Dia baca Allahu Akbar, lepas Fatihah dia bacalah surah Al-Furqan. Ketika dia baca tu, Sayyidina Umar dengar sebagai makmum. Dalam hadis tu tak sebutlah, tapi yang pastinya subuh, zuhur, subuh, maghrib, isyak, sebab dia baca kuat dengan jahar. Dia baca dengan suara lantang. Didengar oleh Umar. Umar kata dalam hati, ini dia riwayat Umar kata, hampir-hampir aku nak mufaraqah, nak pisah daripada jemaah ni. Sebab aku dengar bacaan yang dilakukan, yang dibaca oleh Hisham ni salah. Tak sama macam aku dengar dengan Nabi. Sehingga kan Umar kata, aku nak mufaraqah. Tapi aku tahan, aku biarkan. Sampailah selesai selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Umar dia seorang yang tegas. Dia cekak ni. Dalam hadis ni, cekak apa ni? Cekak baju ni. Cekak baju ni. Wahai Hisham, mana kau dengar, mana kau belajar bacaan tadi? Surah Al-Furqan yang kau baca dalam solat tadi. Siapa yang ajar macam tu? Hisham kata, aku dengar Rasulullah baca begitu. Umar bila dia kata gunakan nama Nabi, lagi marah. Aku dengar Nabi tak baca macam tu. Macam mana kau kata Nabi ajar begitu? Umar seret Hisham ni jumpa Nabi. Gedebel tak gedebelnya Umar ni. Jumpa Nabi. Nabi tengok bila Umar pegang baju Hisham begini rupa, Rasulullah SAW sebutkan, wahai Umar, lepaskan. Barulah dilepaskan. Apa kes? Nabi kata, saya baca saya, apa kes ni? Umar pun kata, tadi masa semayang tadi, Hisham baca surah Al-Furqan, tetapi aku dengar macam salah. Rasulullah SAW kata, wahai Hisham, cuba baca. Baca semula, aku nak dengar. Hisham pun bacalah surah Al-Furqan tu. Baca. Ya betul, aku ajar begitu, kata Nabi. Wahai Umar, yang kau kata salah, cuba baca. Umar pun baca surah Al-Furqan yang sama. Cuba baca. Memang aku ajar begitu, tetapi versinya tak sama. Hisham baca lain, Umar baca lain. Barulah Nabi kata sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ulama berbeza pendapat, apakah yang dimaksudkan 7 huruf? Sab'ata ahruf tu apa maksud dia? Macam-macam. Ada kata 7 lahjah, ada kata 7 qiraat, ada kata macam-macam. Kan? Tapi saya ingat apa yang saya dengar kuliah daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Dia kata apa? Maksud hadis tu ialah, sebab apa? Masa zaman Nabi tu belum ada kiraat-kiraat ni. Tidak ada kiraat-kiraat. Tak ada kiraat sabah, tak ada.
Nabi dijelaskan bahawa maksudnya oleh kerana kita ni tak sama, kita bukan orang Arab, slang apa, logat atau slang takkan sama. Jadi kalau dia tak mengubah sampai tak mengubah maksud, boleh. Kata orang Jawa, dengar siapa pernah pergi Indonesia ikut jemaah kat Jakarta ke Medan ke, Allahu Akbar, saya nak ajuk pun tak pandai. Kita Allahummah, tapi dia bahasa begitu kan. Tapi kalau kat Mekah sedap je, sebab dia orang Arab. Nah, kalau orang Kelantan, orang Terengganu, tapi kalau yang kori-kori macam ustaz memang sedap lah kan, memang kori. Yang kita ni makan kari je kan. Tetapi janganlah sampai keterlaluan. Baik, jadi itu kisah Hisham bin Malik. Jadi berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf tu, maknanya kalau boleh kita perbaiki dari masa ke semasa, tetapi tidaklah menyebabkan menakutkan orang. Waktu tadi menyebabkan, yalah, tak kenalah kan. Sebab apa? Quran dia senang. Saya bawa kitab. Kitab ni ditulis oleh Dr. Aiman Rushdi. Dr. Aiman Rushdi ni memang terkenal lah dengan tajwid dia lah. Saya petik bahasa kata-kata dia. Ni saya sangat menarik kata-kata dia. Saya kata, oh baguslah. Mana saya jumpa tadi. Dia kata jangan sampai menakut-nakutkan orang baca Quran ni. Kan? Sesungguhnya kita diperintahkan supaya membaca Al-Quran mengikut dialek dan suara orang Arab, iaitu bacaan yang menurut naluri dan semula jadi mereka. Bagi siapa yang ingin mendalami perkara, okey. Mana dia? Tak, bukan. Okey ni. Dengan okey. Hukum membaca Quran dengan bertajwid ni, ya. Dia jangan terdapat golongan yang melampau. Dia panggil mutasyaddid dan satu lagi mutasahil. Dia ada dua golongan. Yang pertama melampau, ini tak betul, itu melampau. Yang apa ni, yang kata mutasahil ni mana memudah-mudahkan. Okeylah tu. Jadi kalau boleh kita tengah-tengah, kita cuba perbaiki bacaan Quran kita dalam masa yang sama, kita cuba tingkatkan mutu bacaan Quran kita, tapi jangan meringan-ringankan. Tapi maksudnya kat sini sebab tu tidak sampai haram. Kalau tengok dalam kitab ni ada benda-benda yang kesalahan yang ringan, tidak menyebabkan susah. Okey, baik. Jadi cuma bila saya nak atasi masalah lupa, tuan-tuan nak tahu tak bagaimana cara nak mudahkan ingat kita untuk orang tua-tua ni? Mudah ingat. Jumaat baru ni siapa yang baca khutbah? Siapa yang baca khutbah? Dia begini. Ini kalau ikutkan teori, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalaulah kita sekadar membaca, kita hanya ingat 10% saja. Kalau kita baca, contoh kalau kita baca khutbah tanpa nota, baca je, kita hanya ingat 10%. 90% kita akan lupa. Ini baca. Ini kajian. Kalau kita sekadar membaca. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita mengulang kaji pelajaran, suruh dia catat, buat nota. Kau jangan baca je macam ni. Kalau saya baca kitab ni taklah tebal. Lepas tu bukan saya ingat. Kita kena tulis kat nota. Senang cari rujuk. Kalau sekadar baca 10% saja. 90% kita akan lupa. Yang kedua, kalau kita dengar, ni lagi menarik, dengar. Baru ni kita sembahyang Jumaat kan. Semua dengar khutbah. Ulang balik? Boleh. Sahih. Memang taklah. Yang banyak ngantuk. Sebab 20% saja kita ingat. Sebab tu bila kita mendengar macam tuan-tuan dengar ni, hari ni ingatlah. Lepas tu cuba ulang balik bulan depan. Apa saya cakap? Sebab tak catat. Sebab tu 20% saja kita akan ingat. Kalau kita lihat 30%. Kalau kita tengok, sebab tu macam pernah jumpa lah. Nampak? Kita lihat kan? Tapi kat mana? Nampak tak? Kalau kita lihat, dia cepat ingat, tapi dia 30%. 70% kita lupa. Sebab kita nampak. Sebab tu kita suka tengok gambar. Pergi surat apa, tengok gambar dulu. Malah baca surat apa, dah habis belasan belakang, baru. Sebab kita tertarik dengan gambar. Tapi kalau bercerita, story, sebab tu dalam Quran banyak cerita 50% kita akan ingat. Bercerita. Sebab tu
buku yang saya menang peringkat Asia ataupun peringkat ITEC ni, buku saya, nama buku tu ialah Kisah Si Buncit. Kisah Si Buncit itulah yang saya ajar pada 13 orang. 3 orang India, 10 orang Cina. Saya tak ajar lebata tak. Saya ajar cerita. Ba ada cerita, ta ada cerita, semua cerita sampailah ya dia bercerita. Jadi dia akan ingat cerita tu. Sebab 50% kita akan ingat. Yang kelima, kalau kita discuss, bincang, perbincangan, kita akan ingat 70%. 70% kita bincang. Tapi kalau dia macam kita mesyuarat, kalau dia dengar je, dia lupalah. Tapi kalau dia terlibat dalam perbincangan tu, dia akan ingat. Sebab dia memberikan pandangan, dia kena reject, dia kena tolak, kan? Pendapat dia disetujui, maka dia akan ingat, ini yang macam aku punya cadangan lu. Tapi kalau dia pergi mesyuarat, dia diam. Setuju? Setuju. Sokong? Sokong. Memang dia tak ingat apa. Apa janji aku dapat allowance. Mesyuarat koperasi contohnya. Berapa lah untung syarikat tu? Berapa untung koperasi? Entah. Aku dapat duit RM10, RM50 pergi koperasi, mesyuarat koperasi. Tapi kalau dia terlibat sama dalam perbincangan tu, dia akan ingat sebanyak 70%. Dan paling bagus, dia takkan lupa kalau dia amali, dia buat, praktis. Ini 90%. Kalau dia buat secara fizikal. Contoh, kita dulu kita pernah tak main basikal? Bawa basikal. Sekarang bawa basikal? Dah lah kan. Basikal kalau sekali-sekala cucu bawa basikal, atuk nak pinjam sekali-sekala, nak lepaskan gian. Dulu masa muda-muda pernah naik basikal, pergi sekolah, balik sekolah naik basikal. Sekarang ni main basikal lagi? Tak kan? Dah lama, berpuluh tahun dah tak naik basikal. Tiba-tiba nak tergerak, teringin nak naik basikal. Agak-agak boleh lagi tak? Lupa dah. Takkan lupa, nampak tak? Macam mana? Atuk dah lupa. Kita buat, kita akan ingat 90%. Contoh, ibu-ibu masak. Dah tua-tua ni, anak dah tak ada. Anak-anak semua keluar. Kan? Anak-anak semua dah kerja kat luar. Tinggal berdua-duaan, malas nak masak. Jomlah kita makan dekat kedai, pergilah dekat Wan Ikan Bakar ke mana-mana lah. Malas nak masak, alang-alang 2 orang. Tiba-tiba anak cucu balik. Agak lupa tak cara masak? Lupa? Takkan lupa. Sebab dia buat. Sebab tu kaedah haraki ni kita gunakan pergerakan. Kita akan gunakan, nak kenalkan tajwid, kena ada gerakan, nak kenal alif bata dengan menggerakkan tangan. Sebab tu kita buat amali. Dan setiap tarian tu kita libatkan ke 6 ni. Kita akan baca, kita akan dengar, kita akan lihat, kita akan ada cerita dia, kita akan bincang, kita akan buat. Sebab tu kaedah ni dia cepat dan dia akan ingat. Okey. Nampak gaya dah ngantuk? Jom kita mula menari. Baru nak mula menari. Boleh ya? Narilah, bulan depan baru kita belajar betul-betul. Ini baru start. Berapa dah? Berapa minit lagi? 1 minit. Okey, dalam masa 1 minit saya ajar satu tarian. Boleh? 1 minit je. Okey. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Okey. Tarian yang saya nak ajar inilah tarian good job. Apa maksud good job ni? Apa arti good job? Good job, G-O-O-D, J-O-B. Apa ni good job ni? Apa dia? Kerja bagus. Apakah pekerjaan yang bagus yang kita buat sekarang? Pertama, apa dia? Belajar. Yang kedua, duduk dalam masjid, iktikaf. Yang ketiga, baca Quran. Kan good benda bagus. Tak ada maksiat. Okey. Bila good, kita buat gini. Buat gini. Kita belajar ngaji ni. Buat good. Kalau macam ni, bad. Ini good. Okey, tarian dia begini. Tangan kanan buat gini. Buat gini. Macam ni nak sepak tu macam kita tabik kan. Kalau askar dia tabik ni kan. Ini turunkan ke bawah dekat pusat. Parah pusat. Sebab apa parah pusat? Dia ada sebab. Sebab bila kita mati, tangan kita begini Bukan macam ni. Ada Allahu Akbar, ada takbir. Kan Allahu Akbar. Jadi tarian dia dekat pusat. Okey.
Kita ikut saya. Lagu dia ada lagu dia. Lagu dia tarik. Ikut saya. Sama-sama. Satu dua mula. Tarik. Gucok. Jangan situ je. Ulang balik. Tarik. Sampai depa. Kalau askar dia paras, kena paras, bukan macam ni. Macam dah. Kiri, kanan, kiri. Ini bukan apa kau ni askar mana ni? Dia kan kiri, kanan, kiri. Jadi paras. Bila paras baru betul. Cukup harakat dia. Jadi ulang balik. Tarian dia, tarik. Gucok. Okey, tengok saya baca. Kalau Quran yang warna ni, tuan-tuan ada dalam masjid ni, Quran warnanya oranye. Bila waw kosong, ya kosong dan alif kosong. Tengok saya baca. Ni him. Kat him tu. Bis belum. Him. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Satu dua mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kat hi. Hi dekat hi. Macam ni ah. Run. Fi belum. Ru. Kat lepas ru, waw ni kosong. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama-sama. Satu dua mula. Jangan best dulu. Kita tak siap lagi. Tak habis baca lagi. Jangan ru. Kau tak betul lagi lah. Belum sempurna. Tak cukup harakat dia. Belum cukup 6 harakat. Kafirun. Ikut saya. Kafirun. Ulang balik. Sama-sama. Satu dua. Kafirun. Ini pun sama. Nampak oren. Dun. Bu belum? Dun. Mata bu. Dun. Ikut saya. Satu dua. Mata bu. Dun. Cikgu tak, bukan macam ni. Kena paras cikgu. Tak cukup harakat dia. Je. Dun. Jangan. Dun. Tak jadi. Tak cukup harakat dia. Ulang balik. Sebab tu kaedah ni kita ada penilaian formatif dan sumatif. Kalau macam Cikgu Nazir dah tahulah, dia menazir je. Macam nak nilai murid faham ke tak faham melalui pergerakan. Okey, ulang balik. La a'budu ma ta'budun. Sama-sama. Satu dua mula. La a'budu ma ta'budun. Gitu. Macam biasa. Fatihah. Sat lagi sekali sembahyang isyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Satu dua mula. Dua mula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Tapi semayang saya ni jangan buat gitu. Sat lagi elok-elok saya ada tauliah mengajar. Waladdallin. Semua pakai. Memang sah lah. Saya kena gam lepas ni. Jangan buat masa semayang. Masa belajar tajwid boleh lah. Kan? Kalau cara lama bacaannya lah 246. Apa benda 246 tu? Orang tak faham. Betul tak? Cara lama panjangnya 246. Kalaulah kita berani tanya dengan Ustaz, apa yang 2? Apa yang 4? Apa yang 6? Nombor ekor ke? Kan? Kalau dalam kitab Dr. Aiman ni senang. Dia kata kadar kelajuan bacaan Quran ikut tempo tu. Masa bila 2, 4 tu ada cara dia. Dia bukan 246 jawapan dia dalam kitab ni. Tak. Jadi kita mula-mula betulkan bacaan, kita betulkan. Ambil 6 dulu. 6. Dah cepat macam sat lagi sembahyang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah 2 lah sebab dia dah lancar. Dah lancar. Okey? Jadi bila kita makin lancar, makin cepatlah makin kan. Ini baru nak mula betulkan tajwid, yang ambil asal dulu. 6. Dah pandai okey laju. Okey? Saya rasa cukuplah kerana itu. Ada soalan? Buka satu soalan je. Boleh tanya? Kalau tak ada, saya minta maaf kerana sebab pelik sikit lah. Saya yakin benda ni memang pelik lah. Belajar ngaji belum lagi, yang lain bulan depan kalau nak lah, kalau nak lagi.
Takkan bulan ni je baru satu, baru good job, banyak lagi. Dia tak banyak, ada 13 je, ada 13. Yang Ustaz Arudin kata Intan kena pattern 13 tarian. Malam ni good job. Good job bila wow ni urin. Macam mana wow urin? Ni tak ada. Ni din. Nampak ni terus. Apa nama entah. Sebab kita tua-tua, bukan kita tak tahu ini mat, tak tahu. Kalau tahu lebih bonus. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.